Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita tengok kepada rumusan akhir untuk tajuk haba. Jadi kita imbas kembali apa yang kita telah belajar sepanjang minggu ini, iaitu yang pertama ialah kita melihat kepada maksud haba itu. Jadi maksud haba itu sendiri, haba ialah satu bentuk tenaga yang dipindahkan, kerana terdapat perbezaan suhu. Jadi yang penting kat sini ada dia adalah satu bentuk tenaga. Itu poin pertama. Tenaga ini dipindahkan kerana adanya perbezaan suhu. Jadi daripada satu kawasan yang suhu yang lebih tinggi, ada satu kawasan suhu yang lebih rendah. Jadi pemindahan akan berlaku di situ. Haba akan bergerak daripada satu bahan yang mempunyai haba yang lebih tinggi kepada satu bahan yang mana habanya lebih rendah. Jadi bila dia panas, dia akan merebak. Panas itu akan merebak ke kawasan yang lebih sejuk, supaya nanti akhir sekali semua bahagian itu akan menjadi panas. Itu haba. Satu bahan akan menjadi lebih panas apabila menerima haba. Jadi ingat, terima haba akan jadi lebih panas. Satu bahan tu dia menjadi lebih sejuk apabila kehilangan haba. Haba tu keluar, maka dia lebih sejuk. Haba masuk, dia akan lebih panas. Kalau kita boleh anggap haba ni seperti satu benda yang boleh pegang, contohnya batu ke, bola ke. Maksudnya bola itu kita tambah bola tu, makin banyak bola tu, benda tu akan jadi lebih panas. Kita ambil bola tu, kita buang keluar, kita keluarkan bola itu, benda itu akan menjadi lebih sejuk. Itu kalau kita boleh bayangkan haba itu satu benda yang boleh pegang lah. Jadi konsep dia lebih banyak haba, lebih panas, ataupun suhu dia lebih tinggi. Jadi kita sebut suhu tu apa dia, maksud dia? Tadi kita bincang tentang haba. Haba adalah tenaga. Tapi bila kita sebut haba je, selalu kita akan sebut tentang suhu. Suhu tu apa dia? Suhu ialah darjah kepanasan atau darjah kesejukan sesuatu bahan. Jadi panas setakat setinggi mana, sekuat mana kepanasan tu ataupun kesejukan satu benda tu, itu kita panggil suhu. Jadi kita nak ukur suhu, dia mesti ada satu alat. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur suhu ialah termometer. Kemudian unit piawai. Bila kita tengok termometer tu, unit piawainya, maksudnya seluruh dunia kita yang pakai unit ni adalah darjah Celsius. Tapi ada bagi sesetengah negara dia menggunakan unit yang lain. Seperti di Amerika Syarikat, tak salah cikgu, dia pakai Fahrenheit. Tapi di Malaysia kita menggunakan darjah Celsius. Jadi sini ada dua perkara penting. Yang pertama tentang alat termometer, unit piawai, Celsius. Ini. Yang ni pun kena ingat ni. Lebih panas, terima haba. Lebih sejuk, kehilangan haba. Seterusnya kita lihat. Apabila satu bahan menurun, apabila suhu bahan menurun, aras cecair di dalam termometer menurun kerana cecair tersebut mengecut. Jadi dalam termometer dia ada sejenis cecair. Dalam tu ada cecair, sama ada diisi dengan raksa ataupun merkuri, ataupun kita masukkan alkohol. Selalunya yang warna berkilat itu adalah merkuri. Manakala kalau termometer makmal, dia warna merah-merah tu ada dimasukkan alkohol. Jadi kemungkinan besar yang merah tu alkohol lah. Ada satu kuis cikgu bagi sebelum ni, jawapan dia tu cikgu tak boleh nak ubah jawapan dia. Cikgu perasan dia ada kesilapan di situ. Dia tulis yang merah itu pun merkuri, tapi sebenarnya yang merah tu lalunya adalah alkohol. Apabila suhu bahan menurun, cecair dalam termometer sama ada alkohol ataupun merkuri itu akan menurun. Paras dia menurun, kerana cecair tersebut mengecut. Dia dah semakin mengecut, maka dia tidak lagi memerlukan ruang yang lebih besar. Jadi dia ruang yang dipenuhi dia semakin sedikit, semakin kecil, maka dia akan turun ke bawah. Manakala termometer tu dia dalam bentuk tiup, jadi tiup tu saluran tu
dia tak kembang, dia kecut, dia akan tertarik ke bawah, paras dia akan turun. Okey. Apabila suhu bahan meningkat, aras cecair termometer meningkat kerana cecair tersebut mengembang. Jadi bila cecair mengembang, apa-apa saja bahan mengembang, maka dia perlu memenuhi ruang yang lebih banyak, dia memerlukan ruang yang lebih besar. Jadi dia tak boleh pergi ke kanan, tak boleh pergi ke kiri, dia akan naik ke atas sebab dia dalam bentuk tiub tadi, saluran. Dia akan bergerak, dia memerlukan ruang lebih besar, maka dia akan bergerak naik ke atas. Aras merkuri itu akan naik ke atas, maka kita akan nampak bacaan tu lebih tinggi. Cecair itu kan naik dan akan berhenti di nombor yang lebih tinggi. Okey. Arah meniskus. Apakah arah meniskus? Aras meniskus adalah aras di mana kita melihat di mana mata kita patut berada ketika melihat termometer. Jadi aras meniskus di dalam termometer ialah aras kelengkungan cecair di dalam tiub kaca yang terdapat dalam termometer. Okey. Jadi kalau kamu perhatikan dalam termometer tu, dia ada macam ada ruang macam tu, tiub. Alamak, cikgu besarkan lagi. Okey, kita ada satu tiub macam itulah besar. Okey, kamu bayangkanlah besar. Dia taklah sebesar ni. Tapi kamu akan nampak dia akan ada sama ada macam ni. Okey, ataupun cikgu rasa cikgu pernah sebut tentang ni apa? Tentang meniskus. Okey, jadi ada keadaan yang kadang-kadang dia bentuk dia macam ni. Ini untuk air. Air selalu meniskus dia punya meniskus dia macam inilah. Kita ambil meniskus di bahagian bawah. Kita baca yang bawah. Okey, ini yang keadaan sebenar. Tapi kalau kita lihat pada tiub tu, kamu akan nampak macam ada dua garisan. Yang atas ni akan membentuk satu garisan. Jadi kamu tengok ambil garisan yang bawah. Kita ambil meniskus bawah. Tetapi untuk termometer raksa ataupun merkuri, dia akan membentuk meniskus seperti ini. Dia melengkung ke atas. Okey, dia melengkung ke atas. Jadi untuk ni kita ambil meniskus atas. Kita ambil bacaan yang atas untuk merkuri. Okey. Seterusnya, takat beku. Okey, apakah itu takat beku? Kita ada takat beku, kita ada takat didih. Ni untuk air, untuk air, untuk khas untuk air sahaja. Sebab setiap bahan dia mempunyai takat beku dan takat didih yang berlainan. Merkuri lain, alkohol, macam-macam lah lain-lain, semua tu dia ada lain-lain. Tapi yang ni kita bincangkan tentang takat beku dan takat didih air sahaja. Jadi kalau takat beku air dan air itu memang air tulen, tidak ada campuran apa-apa, maka dia akan sepatutnya sifar darjah Celsius. Sifar darjah Celsius. Dalam termometer dia ada bacaan sehingga negatif pun ada. Okey, dia ada bacaan termometer sampai ke bawah tu dia ada sifar, kemudian dia ada lagi bacaan di bawah. Itu dipanggil bacaan negatif. Maksudnya lebih daripada takat beku. Tetapi kalaulah merkuri ni berhenti di sini pun dah dikira dah termasuk dalam takat beku. Okey, kat sini. Kalau bawah lagi disebut sebagai di bawah paras takat beku. Okey. Apabila dalam keadaan sifar darjah Celsius ini, air akan mengeras menjadi ataupun membentuk ais. Dia tidak lagi berada dalam keadaan cecair, dia telah membentuk pepejal. Dia telah menjadi pepejal, iaitu air yang dalam bentuk pepejal disebut sebagai ais pada sifar darjah Celsius. Sekiranya kita lihat masih lagi ada lagi air di situ, ada lagi cecair, maksudnya air itu tidak berada pada sifar darjah Celsius. Mungkin 2, 3, 1. Walaupun 1 darjah Celsius pun masih belum cair, masih dalam keadaan cair dan belum keras. Apabila dah masuk sifar darjah Celsius baru dia keras. Jadi dalam kalau kita sejukkan satu ais dalam bekas dan sebagainya, dia tidak akan mengeras sekaligus, dia akan mengeras bahagian-bahagian yang luar dulu. Jadi bahagian luar itu dia terdedah kepada kesejukan suhu yang rendah, dia akan mengeras dahulu.
Jadi bahagian luar itu telah capai 0 darjah Celsius. Manakala yang bahagian dalam tu masih belum capai 0 darjah Celsius. Apabila semuanya telah sampai 0 darjah Celsius, semua air dalam itu akan menjadi keras dan menjadi ais. Seterusnya takat didih. Kalau tadi dia menjadi ais, takat di mana air menjadi ais, takat didih pula air menjadi wap air. Apabila air telah bertukar menjadi wap air, maka itu dikenali sebagai takat didih air. Okey. Apabila air bertukar menjadi wap. Okey. Selagi tak capai 100 darjah Celsius, air itu masih lagi dalam keadaan cair. Kamu boleh nampak dah. Bila kamu masak air itu, air akan panas sehingga 100 darjah Celsius, dia akan bertukar menjadi wap air dan terbebas ke udara. Bila kita panaskan air macam ni, bahagian bawah yang kena api paling awal sekali tu, kita masak dalam periuk, jadi api tu di bahagian bawah. Jadi bahagian bawah yang terkena api dahulu, bahagian bawah itu yang akan capai 100 darjah Celsius. Jadi apabila dia capai 100 darjah Celsius, dia akan menggelegak. Okey. Bahagian-bahagian yang mana capai 100 darjah Celsius, dia akan jadi wap. Tapi dia tak boleh nak keluar lagi sebab dia berada dalam cecair. Jadi dia akan membentuk macam buih-buih itu. Gelembung-gelembung, dipanggil gelembung-gelembung udara. Jadi gelembung udara tu terperangkap dalam air itu. Tetapi dia akan bergerak naik ke atas sampai di permukaan, dia akan macam meletup tu, dia akan terbebas ke udara. Sebab tu bila kamu masak air, kamu nampak macam ada gelembung udara keluar dari permukaan. Sebab dia panas di bahagian bawah dahulu. Sebab bahagian bawah telah capai 100 darjah Celsius, bahagian atas mungkin tak sampai lagi. Mungkin 90, mungkin 98 darjah Celsius. Dia apabila semua bahagian dalam tu dah capai 100, dia akan menyebabkan semua dah jadi wap air. Maka ketika itu kamu punya mangkuk periuk kamu tu telah pun kering dan kosong. Dia berbeza kalau kita letakkan satu bekas di luar di tengah matahari dan dia kering. Itu bukan pemanasan, tak capai pun 100 darjah Celsius. Itu cuma penyejatan. Jadi penyejatan tidak melibatkan sehingga 100 darjah Celsius. Dia tidak sampai air itu menggelegak. Dia akan bahagian permukaan atas dahulu yang akan menjadi wap air. Tetapi dalam pendidihan, bahagian bawah dulu yang menjadi wap air. Okey, jadi itu dipanggil takat didih. Itu takat di mana air berubah menjadi wap air. Baik. Kita tengok seterusnya. Apabila apabila air panas dibiarkan, suhu air akan menurun hingga sama dengan suhu persekitaran dan tidak berubah. Bila kita panaskan air, maksudnya haba masuk. Okey, air itu menyerap haba. Tetapi apabila kita dah habis panaskan, kita biarkan di atas meja dan sebagainya, haba itu secara automatik dia akan keluar sehingga suhu dia sama dengan suhu persekitaran. Okey. Dia apa-apa pun dia nak mencapai macam mana lah? Dia nak capai keseimbangan. Kalau dia terlampau panas, dia akan cuba jadi sejuk. Macam mana nak cuba jadi sejuk? Dia keluarkan haba. Okey, dikeluarkan haba, maka dia akan jadi lebih sejuk. Sehingga satu takat dia akan berhenti mengeluarkan haba kerana haba dia suhu dia telah sama dengan suhu persekitaran. Tetapi apabila satu benda tu dia terlampau sejuk, maka dia akan cuba menjadi sama dengan persekitaran. Maka dia akan cuba panaskan. Macam mana nak cuba panaskan? Dia tarik ataupun dia menyerap haba yang ada di persekitaran sehingga dia menjadi lebih panas dan dia sama suhu dengan persekitaran. Jadi apa-apa benda pun begitu. Bila dia sejuk, dia akan cuba panas. Apabila dia panas, dia cuba sejuk. Jadi nak cuba sejuk, kita keluarkan haba. Apabila nak cuba panas, kita serap haba. Okey, sehinggalah sampai keseimbangan di mana bahan itu sama suhu dia dengan persekitaran. Okey, itu secara semula jadi begitu. Setiap benda dia akan cuba mencari keseimbangan dia. Okey, cikgu highlightkanlah. Air panas dibiarkan, suhu menurun hingga sama suhu persekitaran. Lepas tu dia akan diam, tidak berubah-ubah lagi. Kecuali kita kenakan, kita bagi dia haba lagi, kita panaskan.
Kalau kita tak buat apa-apa, dia akan kekal suhunya begitu. Pengembangan satu bahan berlaku apabila bahan seperti pepejal, tak kiralah pepejal, cecair ataupun gas menerima haba. Maka bila dia menerima haba, maka dia akan kembang. Bukan setakat pepejal, cecair, malah haba, gas, wap gas. Macam dalam belon dipanggil dalam bentuk gas lah, dalam belon. Jadi belon tu udara. Dalam belon tu ada udara. Udara tu kita panaskan, dia akan kembang, belon juga akan mengembung. Pepejal kita tak berapa nampak sebenarnya, tetapi sebenarnya dia berlaku pengembangan sangat sedikit. Melainkan kita buat uji kaji. Dalam buku kamu nak tengok ada uji kaji gegelung dan bola besi. Jadi besi dia cepat menerima haba, sebab tu kita gunakan bola besi. Tapi semua benda pun mengembang, tapi bola besi lebih senang. Kita buat eksperimen lah, dia cepat kan, dia nampak pengembangan tu, boleh nampak ketara lah. Mungkin nampak kesan dia nampak ketara. Bila kita panaskan bola besi tu, dia akan mengembang. Sebelum kita panaskan, bola besi itu boleh masuk ke dalam gelung. Kita ada gelung kat situ. Nampak? Okey, ada gelung. Dan kita boleh masukkan dia dalam ni lah, digantung dengan ni, dengan rantai berbola besi. Kemudian kita panaskan. Panas ni api ni. Allah, buruknya api. Ulang dia ambil color merah lah. Okey, ni api ni. Okey, kita panaskan berbola besi tu. Apa yang berlaku? Berbola besi ni akan kembang, tapi kita tak nampak pun. Kita tak nampak pun bola tu dia kembang. Tapi bila kita cuba keluarkan, dia akan sangkut di sini. Dia tak boleh lepas. Sebab apa? Jadi kita buat inference lah. Kita cari sebab kenapa tak boleh lepas. Tadi boleh je lepas. Sebab berbola besi itu telah mengembang. Jadi kita kena biarkan sehingga dia sejuk. Kemudian kita cuba tarik. Masa tu dia boleh keluar. Sebab dia dah kembali ke bentuk, dia dah mengecut kembali ke bentuk asal. Okey. Tadi cerita tentang pengembangan. Kita tengok pula pengecutan. Pengecutan berlaku bila sama juga pepejal, cecair dan gas. Kali ini kehilangan haba. Okey, kalau tadi menerima haba, dia akan mengembang. Kehilangan haba, dia akan mengecut. Jadi itu kamu kena ingatlah. Konsep tu kamu kena hafal. Seterusnya kita lihat yang terakhir, aplikasi. Okey, aplikasi ni maksudnya penggunaan kita lah. Macam mana kita gunakan pengetahuan kita tentang benda ni, tentang haba. Haba bergerak, haba ni tenaga, haba ni mengalir dari tempat yang panas kepada tempat yang sejuk. Haba ni boleh hilang, haba ni boleh terima. Haba terima, haba kembang. Hilang haba, dia akan mengecut. Kita tahu benda ni. Jadi macam mana kita nak gunakan dalam kehidupan harian? Ini dipanggil aplikasi. Jadi aplikasi je termasuklah. Okey, jadi orang dah tahu benda ni lama, maka mereka buat apa? Ruang. Okey, terdapat pada penyambung besi di jambatan, membolehkan jambatan mengembang ketika suhu persekitaran meningkat, untuk mengelakkan permukaan jambatan menjadi rosak apabila menerima haba. Sekiranya kamu lalu di jambatan, walaupun jambatan bukan jambatan besi, di jambatan tu jambatan batu, tetapi dia akan ada satu ruang dipisahkan, tak nampak pun, sikit je. Kalau kamu naik kat jambatan tu, dia ada bunyi geregak. Geregek tu lah dia punya penyambung dia tu. Dia saja buat ada ruang. Okey. Zaman dulu banyak yang tak buat macam tu, sebab dia fikir alah kembang pun sikit tak ada masalah. Tetapi ada beberapa kes di mana jambatan runtuh. Okey, jambatan runtuh ketika waktu panas. Jadi setelah tak berlaku beberapa kejadian, maka barulah mereka lebih peka dengan hal-hal sebegini. Walaupun kita anggap sebagai pengembangan tu, kadang-kadang tak nampak pun besi yang dipanaskan tadi, berbola besi tu kamu tak nampak pun dia makin besar, tapi sebenarnya dia mengembang. Jadi kita kena, bila kamu dah besar nanti, kamu dah bekerja di bahagian-bahagian pembinaan, bahagian-bahagian reka bentuk dan sebagainya, kamu kena ambil kira tentang perkara ini.
Okey, kena ambil berat. Okey, tidak boleh ambil mudah. Okey, seterusnya kita lihat lagi ruang mana lagi. Okey, ruang yang terdapat pada penyambung landasan kereta api. Jadi membolehkan landasan mengembang ketika suhu secara meningkat untuk mengelakkan landasan menjadi bengkok apabila menerima haba. Okey. Jadi landasan tu dia tak buat sekali satu batang besi dari hujung ke hujung, tidak. Dia akan, walaupun dia boleh buat panjang macam tu, dia tak akan buat macam tu, dia akan pisahkan juga. Satu tempat dia akan pisahkan, dia akan ikat dengan skru lah. Dia bagi ada jarak sikit dari penyambung skru. Jadi bila dia kembang, dia akan bergerak masih lagi tidak bersentuhan. Okey, kalau dia sentuh pun maksudnya dia masih lagi boleh menerima tekanan lagi lah. Kalau tidak ada santung pemisahan begitu, bila dia nak kembang dia tak boleh pergi ke mana-mana, maka dia akan terpesong lah ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Maka landasan tu akan bengkang-bengkok. Jadi bila landasan ni bengkang-bengkok, walaupun sedikit, dia menjadi satu benda yang sangat bahaya lah kepada kereta api yang lalu kat atas tu. Dia boleh menyebabkan kereta api tu terbalik. Seterusnya kita perhatikan kabel elektrik. Kabel elektrik yang dipasang kendur sedikit di antara tiang untuk membolehkan wayar mengecut apabila suhu menurun, untuk mengelakkan kabel elektrik daripada putus ketika kehilangan haba. Jadi kamu nak tengok ni, dia ada banyak jenis lah. Ada yang kabel biasa yang kamu tengok kat luar kawasan rumah kamu, ataupun kabel yang dekat pencawang yang tinggi tu. Kamu boleh tengok dua-dua tu. Jadi kamu kena perhatikan pada waktu pagi dan pada waktu tengah hari. Kalau ada kamera, ambil lah gambar. Ambil gambar, kemudian kamu banding bezakan. Ambil gambar ketika pagi, awal pagi, pukul 7 tu, pada pukul 1 tengah hari kamu ambil gambar. Kamu tengok, nampak tak perbezaan? Okey, nampak tak perbezaan? Pagi-pagi sepatutnya dia tak melendur sangat, dia agak tegang. Tapi apabila tengah hari dia macam longgar sikit. Okey. Kalau ikut jimat, lebih jimat kalau wire itu dipasang secara apa nama? Tegang lah. Ni tiang, katakan tiang. Okey, ni satu lagi tiang dipasang tegak. Mungkin bila kita pasang tegak ni, mungkin kita pakaikan mungkin 5 meter. Setiap antara tiang ke tiang 5 meter. Okey. Nampak? Jadi 3 tiang kita dah menggunakan 15 meter kabel elektrik. Tetapi dalam keadaan sebenar tak dibuat macam tu, dia akan pasang macam tu, melengkung. Dipasang melengkung. Jadi pasang melengkung mungkin dia akan menjadi lebih semeter. Jadi 6 meter, 6 meter, 6 meter. Tadi 15 meter, sekarang dah jadi 18 meter. Baru 3 tiang dah beza 3 meter. Kalau 1 meter tu harga dia RM100, dah kamu dah beza RM300 untuk 3 tiang. Berapa banyak tiang elektrik yang ada kat Malaysia ni? Jadi panjat banyak. Okey. Kalau nak ikut jimat lagi kita buat tegang. Tetapi tak ada orang buat tegang macam tu, sebab kalau tegang macam tu, kemungkinan bila dia waktu pagi dia akan terputus. Itu lebih bahaya dan lebih menggunakan banyak wang. Jadi sebab itu dipasang secara longgar. Walaupun agak ada kerugian dari segi pemasangan kabel tadi, tapi itu lebih baik daripada kerosakan kepada seluruh sistem elektrik kat situ. Jadi lebih banyak wang kena keluarkan. Okey, jadi ini untuk bahagian pertama. Sebentar lagi cikgu akan bincangkan macam mana kamu nak buat latihan di muka surat sebelah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.